Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Baik, untuk kelas kita hari ini, cikgu tak dapat buat sesi Google Meet ya. Oleh sebab cikgu ada mesyuarat hari ni. So tak boleh nak buat sesi Google Meet. Walau bagaimanapun cikgu tinggalkan video YouTube ini sebagai panduan kepada kamu untuk lihat dua tajuk baru kita hari ini ya. Kita nak sambung saja pelajaran kita, dua tajuk baru hari ini, subtopik kecil, dan juga saya nak terangkan bagaimana nak buat tugasan hari inilah ya. Jangan risau, tugasannya sikit je, tak banyak ya. Okey. Jadi sebelum kita bermula, sekejap lagi tak apa, kita tengok tajuk dia. Sekejap lagi kita tengok tajuknya. Sebelum kita bermula, saya nak buat semakan sedikit tugasan minggu lalu ya. Seperti biasalah, kita buat semakan sedikit tugasan minggu yang lalu. Saya kongsikan paparannya sebentar ya. Okey, kita nak tengok tugasan dulu. Yang pertama sekali, saya dah lihat tetapi agak tak ramai yang hantar tugasan. Yang dah hantar tugasan pada minggu lalu seperti yang kamu tengok di paparan itu, kita ada 4 orang yang dah hantar. Syamini, Irfan, Putri Nur Amira dan juga Siti Nur Farzana. Baru 4 orang. Jadi saya dah buat semakan, tapi hari ini saya tak nak cerita panjang lebar lah berkenaan dengan tugasan tu. Saya nak tunjuk sahaja. Saya nak bagi masa seminggu lagi supaya kawan-kawan yang lain boleh hantar. Jadi banyak sedikit kita tengok ya. Ni baru 4 orang saja yang hantar. Walau bagaimanapun kita lihat kawan-kawan kita yang dah hantar tugasan ya. Kita tengok beberapa. Okey, tahniah bagi yang dah hantar. Mereka dah cuba ya, mereka dah mencuba. Kawan-kawan yang belum cuba kena try lah buat. Okey, ini Syamini punya. Syamini dah try. Okey, nanti kita cerita lebih detail berkenaan dengan dia punya prinsip-prinsip yang Syamini pilih. Okey, dia dah tulis dah dekat sini. Okey, apa elemen yang dia guna, apa prinsip yang dia guna, nanti kita akan terangkan lebih lanjut. Kita tunggu kawan-kawan lain hantar. Ramai sikit baru shock. Okey, yang kedua Irfan punya. Okey, kita tengok. Ni Irfan punya tugasan. Irfan cantik, Irfan buat Okey. Kebanyakan kawan-kawan kita memilih elemen warna, semua ada color. Ini siapa punya tadi? Dia nama kat sini Julaila Putri Putri punya, tak salah saya. Okey. Ni dia. Okey. Putri. Betul lah Putri kan. Sekejap tengok balik nama. Putri Nur Amira, betul. Putri Nur Amira. Okey, satu lagi Farzana. Ni Farzana punya logo. Okey. Jadi 4 orang kawan kita yang dah hantar, tahniah saya ucapkan. Saya bagi masa seminggu lagi. Okey. Untuk kawan-kawan yang lain turut hantar logo-logo mereka. Tunjuklah hasil kreativiti kamu, tak ada masalah. Ini tugasan yang tak ada betul, tak ada salahnya ya. Semua betul. Tak ada salahnya. Macam mana kamu buat pun tetap betul. Kita hanya nak tengok kreativiti, bagaimana kamu menggunakan elemen dan prinsip di dalam rekaan kamu. Itu saja. Okey. Jadi yang belum mencuba, saya harap boleh hantar. Ada masa seminggu lagi ya. Saya lanjutkan tempoh penghantarannya. Baik, kita terus kepada tajuk kita hari inilah ya. Tajuk kita hari ini simple-simple saja. Seperti biasa, kita nak isi dulu bahagian indeks. Saya harap ada buku tulis bersama kamu. Okey, kita nak isi bahagian indeks kita, kelas kita yang ke-6 ya, minggu ke-8. Hari ini 11 Mac. Okey, dua tajuk kecil. Kita nak sekali jalan dua tajuk kecil. Okey. 1.1.6 iaitu kriteria reka bentuk yang baik. Kemudian 1.1.7 membina objek asas. Okey, jadi saya harap kawan-kawan boleh isi dulu bahagian indeks ini. Bahagian indeks ini penting supaya kita tahu kita dah sekarang ni dah tajuk yang ke berapa ya. Okey. Baik, kita teruskan. Kita nak terus tengok tajuk kita pada hari ini. Baik, cari dulu mana dia. Paparannya adalah this one. Okey, ini dia.
1.1.6 kriteria reka bentuk muka surat 14 ya, buku teks muka surat 14. Okey, kita lihat sedikitlah ya, kita tengok sedikitlah apa buku teks bagi tahu pada kita ya. Kita tengok sedikit, saya bacakan sedikit, kamu pun boleh baca sekali. Okey, dia kata apa? Setelah membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk, okey, yang kita buatlah, okey. Minggu lalu, beberapa produk dalam pasaran, anda perlu mengetahui kriteria reka bentuk yang baik. Okey, dia nak kita tahu pula apakah kriteria reka bentuk yang baik. Okey. Kriteria merujuk kepada asas pertimbangan yang digunakan untuk menentukan nilai sesuatu rekaan reka bentuk. Kriteria reka bentuk yang baik perlu dikenal pasti supaya dapat membantu anda membina lakaran objek asas. Okey. Rajah di bawah ini menunjukkan beberapa kriteria reka bentuk yang baik. Baik, sekejap lagi kita tengok. Okey. Jadi, kriteria reka bentuk yang baik ni semua sekali ada 5. Okey. Jadi, terus sahaja kita tengok soalan satu saya tanya apa? 5 kriteria reka bentuk yang baik. Macam biasalah, saya memang buat peta buih. Okey, tujuan dia apa? Saya dah terangkan sebelum ni. Kita buat usaha lebih sedikit, note kita cantik-cantik, jadi dia bantu kita untuk ingat. Kadang-kadang tu kerja tambahan kita buat, lawanya nota saya, itu yang membuatkan kita ingat. Sebab kita banyak nota, walau bagaimanapun, kalau ada kawan yang tak selesa, tak nak guna teknik saya ini, tak ada masalah, boleh saja buat list. Okay? Soalan satu nanti buat list. Apa? A apa? A kriteria yang pertama. Apa? B apa kriteria? C, D, E. Sebab ada 5 kan, sampai E lah ya, 5 kriteria, tulislah. Okey, tak ada masalah, boleh juga. Okey, tapi kalau nak buat peta buih cantik-cantik macam saya buat, lagi cantik pun kalau kamu boleh buat, lagi baik ya. Banyak usaha kita bagi pada note kita, kita akan lebih ingat. Baik, kita nak tengok apa itu 5 kriteria reka bentuk yang baik. Okey, muka surat 14 ya, boleh rujuk buku teks. Okey, yang pertama iaitu kecenderungan inovasi. Dia kata apa? Menjadikan produk itu unik dan lebih berdaya saing daripada produk sedia ada dalam pasaran. Jadi produk kita tu sesuatu produk yang canggih lah, berinovasi daripada produk sedia ada. Dia tunjuk contoh. Okey, dulu-dulu zaman saya sekolah, beg sekolah biasa je macam ni. Okey, tapi beg sekolah yang sekarang macam mana? Ada pemegang, ada roda, dia dah tambah baik ya. Jadi itu kita panggil inovasi. Dia tambah baik produk tu kepada fungsinya yang fungsi-fungsi tambahan. Begitulah, ni contoh dia bagi pada kita adalah contoh beg sekolah. Jadi itu satu reka bentuk yang baik lah ya. Okey, kriteria reka bentuk yang baik. Kita tengok kriteria kedua, apa dia? Creativity. Dia kata, melibatkan idea baru dalam menghasilkan produk reka bentuk. Okay. Selain itu, dapat memperbaiki fungsi produk sedia ada bagi memberi manfaat yang lebih baik atau lebih pelbagai fungsinya. Produk biasa saja ya, tetapi dibuat dengan kreativiti menjadikan produk itu luar biasa. Contoh dia bagi kat kita apa? Kerusi. Kerusi biasalah kan? Kerusi biasa untuk duduk. Tetapi kerusi ni lain sikit. Di samping boleh duduk, apa dia buat? Dia buat tempat-tempat rak di kelilingnya supaya boleh diletak buku dan majalah. Begitulah kurang lebih ya, kreativiti. Jadi kamu lebih kreatif lagi ya. Jadi mungkin produk kamu boleh jadi macam-macam ya. Jadi begitulah idea asalnya lah, dia nak bagi tahu kita sikit. Itu kriteria reka bentuk yang baik, dia mestilah kreatif. Baik, kita lihat yang ketiga. Dia kata apa? Keaslian reka bentuk. Menekankan kandungan unsur simbolik. Satu-satunya yang saya. Okey. Sekejap, saya punya ni. Saya ubah sikit paparan sekejap. Okey. Kita sambung. Sorry, gangguan sedikit paparannya.
keaslian reka bentuk tadi ya, menekankan kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan produk serta tidak meniru produk sedia ada. Jadi kita bukan tiru tu plagiat ya, itu salah tiru. Tetapi kita boleh ambil ilham, ambil idea. Macam ni, dia buat kerusi tapi dia tambah baik. Jadi itu keaslian reka bentuk lah, bukanlah kita ambil, kita tiru idea, curi idea, tidak. Macam kamu buat logo. Okay, saya bagi kamu contoh, saya kata kamu boleh tengok rujuk Google, tapi saya bukan suruh kamu salin, betul? Saya suruh kamu ubah suai. Tengok kawan kita tadi, dia ambil elemen sini sikit, dia ambil elemen sini sikit, dia gabungkan menjadi satu reka bentuk yang baru, yang asli lah, ya, dia yang buat sendiri. Okay, itulah keaslian reka bentuk. Kita lihat lagi kriteria seterusnya. Okay, kekuatan, kualiti dan keboleh pasaran. Okey, apa maksud dia itu? Produk yang dihasilkan perlu mempunyai ciri kekuatan, iaitu tidak mudah rosak atau hancur. Okey, kualiti produk ditentukan melalui ketahanannya semasa digunakan. Dengan adanya dua kriteria tersebut, produk itu mudah memasuki pasaran. Semestinya lah, kalau kita pergi beli barang sekalipun, semestinya kita nak barang itu yang berkualiti, tahan lama, ya, bukanlah beli barang mahal-mahal pakai seminggu rosak. Itu tak berkualiti ya. Jadi dia berkualiti. Jadi produk yang kita nak buat itu nanti semestinya produk yang mempunyai kualiti. Kalau kualitinya tinggi, barulah dia boleh dipasarkan, ramai orang nak beli produk kita. Okey, baik, kita tengok yang terakhir. Baik. Ergonomik. Apa itu ergonomik? Kita tengok sedikit. Ergonomik ialah suatu ciri keselesaan yang ada pada sesuatu produk. Kata kuncinya di sini keselesaan ya. Kita tengok lagi. Ciri ini biasanya menjadi pilihan manusia. Semestinya lah. Contohnya, dalam pembuatan kerusi, ciri ergonomiknya haruslah dapat memberikan keselesaan kepada pengguna dan mengelakkan kesakitan pinggang dan leher sebagai contoh. Okey, keselesaan ni, ergonomik ni maksud dia produk yang kita cipta itu untuk kegunaan manusia. Bila kita guna, kita rasa selesa. Dia bagi kat sini contoh kerusi kepada kita ya. Kerusi ni kalau kita duduk, kita rasa, "Ui, sedaplah duduk di kerusi ni. Oh, rasa relax, boleh sandar, tak sakit belakang." Itu kira ergonomik lah tu ya. Tapi kalau kerusi tu kurang selesa, kerusi tak selesa, keras ya. Jadi duduk pun tegak saja kan. Duduk dalam jangka masa yang lama rasa macam aduh sakit pinggang. Jadi itu produk yang kurang ergonomik. Jadi dia tak berapa baik lah ya. Jadi kalau produk yang baik tu dia mestilah ergonomik. Semudah pen sebenarnya. Pen, kadang-kadang ada pen yang kita pegang, sedapnya pegang pen ini. Dia macam lembut-lembut sikit, sedap pegang. Menulis pun boleh menulis dengan lama. So produk tu ergonomiknya baik ya. Jadi kita boleh, ada pen yang kita pegang rasa tak selesa lah, keras lah, tak sedap lah nak tulis kan. Nak tulis lama, tulisan pun tak cantik lah. Tu sebagai contoh. Banyaklah lagi produk-produk yang kita pakai, adakah dia ergonomiknya baik ataupun tidak. Tajuk ni sangat luas lah ya, tajuk ergonomik ni. Jadi itu kita belajar asasnya sahaja di dalam tingkatan 1 ini. So itulah dia 5 kriteria reka bentuk yang baik. Kecenderungan inovasi, kreativiti, keaslian reka bentuk, kekuatan kualiti dan keboleh pasaran. Akhir sekali, ergonomik. So masukkan jawapan kamu di sini. Selesai soalan 1. Okey, baik, kita pergi soalan 2. Ini susah sikit. Baik, kita tengok ya. Sama-sama kita tengok soalan 2. Okey, ini dia soalan 2. Kita lihat dulu buku teks kita, muka surat 15. Dia bagi tahu kita sini. Saya bacakan dulu sedikit maklumatnya.
Okey. 1.1.7 membina objek asas. Okey. Saya bacakan sedikit kita sama-sama tengoklah. Satu daripada cara awal untuk menzahirkan idea reka bentuk adalah melalui pembinaan objek asas. Melalui objek ini, prinsip dan elemen reka bentuk boleh diaplikasikan. So, nak tak nak memang kena lukislah idea dalam kepala kita. Kita mesti zahirkan dengan melukis melakar macam kamu buat logo minggu lalu. Okey, pembinaan ini bermula dengan memilih beberapa bentuk geometri asas. Ingat lagi bentuk geometri asas. Untuk dijadikan bongkah. Bentuk asas seperti bulat, silinder, segitiga dan poligon akan digabungkan menjadi objek yang baru. Boleh gabung pula. Teknik gabungan lazim digunakan bagi mendapatkan satu objek yang baru. Okey. Jadi, kali ini dalam membina objek asas ini, kita nak didedahkan dengan lukisan ataupun lakaran berbentuk 3 dimensi. Macam mana 3 dimensi? Inilah bentuk 3 dimensi. Kalau minggu lalu kita buat rupa segi 4 sebagai contoh. Ini 2 dimensi. Kali ini kita nak buat dia nampak bentuk 3 dimensi. Nampak 3 dimensi. Nampak? Maksud 3 dimensi di sini, kita dapat lihat dia punya tinggi. Kita dapat lihat dia punya lebar. Lihat dengan mata kita nampak. Dan satu lagi kita dapat lihat dia punya tebal ataupun kedalaman dia. Nampak? Dia ada 3 paksi. Satu, tinggi, lebar dan juga ketebalan dia ataupun dia punya kedalaman dia. Jadi dia ada 3 paksi. Sebelum ni kalau 2 dimensi dia ada 2 paksi saja. Tinggi dengan lebar. Sebab tu dia jadi segi 4 macam tu. Yang kita lukis, ya. Kali ini dia ada tambah satu lagi di belakang. Menjadikan objek itu nampak 3 dimensi, ya. Jadi kali ini kita nak cuba melakar objek-objek 3 dimensi lah. Okey, kita buat yang mudah-mudah saja. Dalam buku teks dia bagi banyak contoh pada kita ni. Okey, kita nak cuba buat, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang mudah, ya. Kita boleh pelajari lukisan ini. Tak semestinya kamu kata, oh saya tak pandai lukis lah cikgu. Saya lukis kucing pun jadi ayam lah. Sebagai contoh, jangan risau. Ini mudah. Dia ada step-step dia. Kamu ikut teknik saya tunjuk pada kamu, boleh buat. No problem, ya. Okey, apa tugasan kita? Soalan 2. Kita tengok. Soalan 2, saya tanya apa? Buat lakaran 3 dimensi bagi objek-objek berikut. Saya nak kita lukis 2 objek. Inilah contoh yang saya nak kamu lukis. Objek pertama, cube. Dalam bentuk square lah, ya. Kotak lah, kotak. Kita nak buat kotak. Yang kedua, kita nak buat bentuk 3 segi. Tetapi dalam 3 dimensi, 3 segi, ya. Jadi ini 2 nak buat. 1, ini 2. Saya nak lukis ini. Okey. Bukan saya terus-terus suruh kamu lukis ni. Saya tunjukkan bagaimana nak lukis ini kepada kamu. Okay? Kamu dapat lihat ini 3 dimensi kan? Sebab apa? Dia ada tinggi, dia ada lebar, dia ada kedalaman dia. Jadi ini yang kita nak cuba lukis. Lukisan ini, lakaran ini, dia ada nama dia. Walaupun kita tak diterangkan dengan jelas ataupun detail di dalam buku teks. Tapi dia ada nama dia. Teknik yang akan kita buat ini, namanya lakaran oblik. Sekadar maklumat je lah untuk kamu tahu. Okay? Nama dia oblik. Kita akan buat lukisan oblik ini untuk jadikan kita nak cuba tukar bentuk 2 dimensi kepada bentuk 3 dimensi menggunakan teknik ini. Okay. Jadi untuk buat saya punya soalan 2 ini, kamu memerlukan yang pertama pensel. Kamu kena ada pensel dan pensel kamu tu mesti tajam. Tak boleh tumpul-tumpul. Pergi asah dulu pensel. Okey. Tak kisah pensel jenis apa. Yang terbaik sebenarnya kita nak pakai 2 pensel lah. Yang pertama pensel HB. HB ni bermaksud dia kurang terang. Satu lagi kita nak pensel H kalau boleh. Tapi kalau tak ada H, kebanyakan kawan-kawan kita ada dah pensel 2B kan. Boleh juga pakai. Iaitu pensel yang lebih terang. Satu kurang terang, satu yang
terang. Jadi itu idea asal dia. Kalau boleh nak pakai dua pensel. Tetapi kalau kamu tak ada dua pensel, tak ada masalah. Satu pensel, cikgu saya ada 2B saja. Alright, no problem. Kita cuba untuk guna satu pensel. Boleh juga. Idea dia apa? Kita nak buat dua jenis garisan. Yang pertama tak terang, yang kedua garisan yang lebih terang. Guna satu pensel, boleh tak? Boleh. Tak terang, jangan tekan. Lepas itu nak terang, baru kita tekan. Jadi begitulah. Sekejap lagi saya tunjukkan cara dia bagaimana nak buat. Itu peralatan pertama. Pensel tajam. Okey, pensel yang diasah tajam. Peralatan kedua adalah kertas grid ataupun kertas kotak-kotak macam ni. Tengok gambar saya. Kita nak kena guna kertas kotak ni supaya membantu kita lukis lebih mudah. Okey, jadi kertas kotak yang paling senang sekali yang ada pada kamu adalah kertas dalam buku matematik lah, betul? Jadi kita terpaksa import sekejap. Pinjamlah buku matematik kamu, satu muka surat, okay, untuk buatkan kita punya lakaran ataupun lukisan ini. Okay. Lepas itu mungkin kamu boleh tampal saja lukisan kamu tu. Dah ambil satu line daripada buku matematik, dah siap lukis, koyakkan cantik-cantik, potong, tampallah dalam buku RBT bahagian lukisan ini. Boleh? Kita nak buat dua lukisan. Okey ya? Faham ya? Saya harap jelaslah bagaimana nak buat. Jadi sekarang saya tunjukkan bagaimana nak buat lukisan ini dengan mudah. Kita nak buat dua bentuk. Bentuk satu, kemudian kita nak buat bentuk dua. Boleh ya? Okey. Saya tunjukkan, saya tukar dulu paparan saya sekejap. Okey, baiklah. Di sini saya ada kertas grid. Okey, di sini kertas grid saya. Kita nak cuba buat lakaran ini sangat mudah. Jangan risau, semua orang boleh buat. Okey, sama-sama kita buat. Okey, ini kertas saya. Test dulu sikit. Alright. Jadi, step pertama adalah lukis petak segi empat. Kita nak buat tadi kan, lukis segi empat. Saya akan, jangan tak payah besar-besar. Di sini saya buat tunjuk contoh ni, saya gunakan 4 kotak. 4 kotak tinggi, 4 kotak lebar. Okey, perhatikan saya buat tinggi dulu. Okey, saya buat tinggi dulu. Sorry. 4 kotak ya. Saya kira 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Okey. Kemudian tak sama pula garis saya. Okey, bagi sampai atas. Okey, kemudian lebar dia pun 4 kotak juga. 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian saya sambungkan supaya jadi kotak saya. Saya teruskan buat. Ini garisan yang tak berapa terang jangan tekanlah tak payah tekanlah. 4 kotak. Okey, siap kotak saya. Okey, inilah kotak saya dah siap. Langkah pertama, buat kotak. Langkah kedua, sekarang ini kita nak buat garisan kedalaman supaya dia nampak 3 dimensi. Masih menggunakan garisan yang tak terang kurang terang. Kita panggil dia sebagai garisan binaan sebenarnya nama dia ya. Apa saya nak buat? Saya nak buat garisan unjuran 45 darjah. Bunyi macam susah. Tapi macam mana nak buat garisan 45 darjah tu? Senang je. Tengok sini saya buat contoh. Saya start daripada sini daripada yang atas ni. Okey. Daripada sini saya start. Okey. Saya nak start daripada situ. Okey, daripada situ saya akan buat garisan, nampak tak garisan saya ini akan bersilang dekat situ dan sampai sini. Saya stop. Kalau kamu perhatikan, saya pakai 2 kotak saja. Okey. 1, 2. 2 petak saya pakai. Okey. Jadi siap satu. Kemudian saya sambung lagi pada titik yang ini pula. Okey. Daripada sini saya akan buat 1, 2 kotak. 2 kotak. Okey, kenapa 2 kotak? Ni adalah salah satu teknik dia lah. Kalau kita punya tinggi 4, kita buat lebar dia separuh daripada kotak tu. So kita buat 2 kotak Okey, yang ketiga saya ambil bucu yang ketiga bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga juga 45 darjah. 45 darjah dia mesti lalu di situ. Okey. So ini 45 darjah. Kemudian saya hanya sambung sahaja garisan-garisan ini. Sambung.
Sambung. Okey. Last one, sambung lagi. Dah siap kita punya cube dalam bentuk 3 dimensi. Seterusnya, kita nak terangkan dia, gunakan pensel 2B untuk terangkan dia boleh. Ataupun kalau kamu memang ada satu pensel je, kamu ulang balik garis dengan keterangan yang kuat sikit. Tekan sikit. So, dia jadi lebih terang lagi lah. Bagi contoh. Okay. Terangkan garisan ni. Okay, saya terangkan garisan ni. Okay, so objek kita nampak cantik lah. Sebab dia dah terang kan. Tadi garisan tak terang. So, terangkan. Okay. Okey, siaplah kita punya kotak. Jadi, saya harap kamu pun boleh buat yang samalah ya. Okey. Itu yang pertama. Mana tadi tunjuk yang pertama? Okey, yang pertama ni dia kan, kotak yang pertama. Okey, dah siap. Kemudian kita nak buat yang kedua. Bentuk kedua yang saya nak kamu buat adalah bentuk segitiga. Ya, segitiga. Jadi kita nak cuba buat sama-sama. Sama juga tekniknya macam tadi. Okey, saya lukis dekat sebelah dia. Saya lukis dekat sebelah dia. Ataupun saya buat lain lah. Okey. Saya nak cuba buat segitiga pula. Okey. So, jadi masih kertas grid yang sama. Okey. Jadi segitiga saya, tapak dia saya nak buat 4. 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Okey. Tinggi dia juga saya nak buat 4 kotak. 1, 2, 3, 4. So, saya garis 4 kotak. Okey. 4 kotak. Baik, saya dah siap segitiga 2 dimensi. Sekarang saya nak tambah dia punya kedalaman. Kedalaman dia kita akan buat garisan 45 darjah dengan jarak 2 kotak sahaja. So, saya start daripada yang bawah ni. Daripada sini saya start yang bawah. So, 1 kotak, 2 kotak. Stop. Ini pun sama. 1 kotak, 2 kotak. Stop. Okay, saya sambungkan garisan ini. Okay, sekarang siaplah segitiga saya. Dan saya boleh terangkan dia menggunakan pensel 2B yang lebih terang ya. Tadi awal tadi saya cakap pensel H kan, tapi pensel tak apalah pakai pensel 2B pun boleh ya. Okey, terangkan dia. Terangkan. Satu lagi, terangkan. Okay, last one. Okey, siaplah kita punya segitiga dalam bentuk 3 dimensi. So, saya harapkan jelas. Kamu pun boleh buat benda yang samalah ya. So, kita tumpanglah sekejap buku matematik satu helai. Okey, kamu buat. Kemudian tampal di dalam buku RBT kamu 2 bentuk ni ya. Okey, baik. Kita teruskan soalan seterusnya. Boleh ya? Saya harap clear tu. Soalan nombor 2 boleh buat. Baik, kita teruskan soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Kita lihat sedikit. Dia tanya saya. Kita tanya apa? Dia tanya apa? Sorry. 4 teknik pembinaan objek. Okey, teknik pembinaan objek di muka surat 16. Kita lihat. Okey, teknik pembinaan objek. Dia kata apa? 4 teknik yang lazim digunakan bagi mendapatkan satu objek baru adalah seperti berikut. Dia ada 4 teknik dia. Yang pertama adalah pembenaman. Yang kedua, pembuangan. Yang ketiga, penyatuan. Yang keempat, peleraian. So, 4 itulah jawapan yang saya nak masukkan
yang saya nak kamu masukkan di dalam sini. Pembenaman, pembuangan, penyatuan, peleraian. Itu 4 teknik pembinaan objek ya. Satu persatu kita lihat dulu. Baik. Untuk pembenaman ya, dia cerita apa? Kita ada 2 objek. Objek 1, objek 2, kita gabungkan dia ya. Objek 2 ni dia macam lubang sedikit, kita gabungkan dia menjadi satu objek baru. Itulah maksud dia ya. Kalau pembuangan pula macam ni, kita ada satu kotak, kita buang sebahagian. Bahagian atas dia ni kita buang, menjadikan objek baru kita bentuknya begini. Okay. Dia cara bagaimana dia nak bagi tahu kat kita cara kita melihat sesuatu objek itu sebelum kita mula melukis. Okay. Penyatuan pula, kita ada 2 objek. Objek pertama, objek kedua, kita satukan dia menjadi satu objek yang baru. Ya. Ini konsep ni sama macam permainan Lego, betul? Kita cantum, jadi satu objek yang baru. Tetapi kita buat dalam bentuk lakaran lah dulu ya. Okey, yang terakhir peleraian bermaksud kita ada satu objek, kita buang sebahagian, kita leraikan dia menjadikan 2 objek berbeza, 1 dan 2. Kita buat peleraian daripada satu objek asal tadi, kita leraikan dia begini, dapatlah kita 2 objek yang berhasingan. Itu maksud peleraian. Okey, jadi 4 teknik pembinaan objek tu begitu. Baik. Kita nak satu-satu kita nak buat, tetapi kita tak mampulah nak buat hari ini 4-4 ni. Okay? Jadi hari ini sebagai soalan saya yang keempat, kita nak buat satu jenis teknik sahaja, iaitu teknik yang paling mudah, penyatuan. Apa kita nak buat ini? Kita nak guna teknik penyatuan ni untuk cipta satu objek yang baru. Jadi kalau kamu tengok soalan 4, saya tanya apa? Menggunakan teknik penyatuan, saya kata, lakar satu objek baru. Hasil gabungan 2 objek mudah. Saya nak kamu pilih 2 objek, kamu gabungkan dia menjadi objek yang baru. Macam mana nak buat tu? Sekejap lagi saya tunjukkan contoh. Contoh saja. Terpulang kepada kamu, nanti kamu nak cantum objek apa. Saya cadangkan yang mudah-mudah. Jangan pilih objek yang susah-susah lah ya. Kita permulaan. Baik, kita tengok demo lah ya. Saya demonstrasi. Baik, katakanlah di sini. Sekejap, saya demonstrasi dulu. Okey. Ada. Baiklah, tengok pensel saya. Okey. Baik. Kita nak buat gabungan 2 objek. Jadi satu objek yang baru. Jadi saya pilih untuk gabungkan objek berikut. Okey, objek pertama yang saya nak gabungkan. Okey, saya lukislah. Saya nak buat kotak, satu kotak ringkas. Okey, katakan saya lukis kotak saya dekat sini. Okey, contoh. Ini contoh contoh. Sorry, besarkan sikit. Tak nampak. Contoh. Saya nak buat satu kotak. Ini kotak saya. Perhatikan. Bila saya lukis dalam bentuk 2 dimensi saja. Kenapa? Saya buat 2 dimensi terlebih dahulu. Sekejap lagi kita ubah dia jadi 3 dimensi. Sebab kita menggunakan teknik apa? Saya kata tadi, teknik oblik. Teknik oblik ni kita boleh lukis dalam bentuk 2 dimensi terlebih dahulu. Kemudian kita tukar dia jadi 3 dimensi. So ini objek 1 saya. Kemudian saya nak gabungkan dia dengan satu lagi objek baru. Okey. Objek ini saya gabungkan dalam bentuk 2 dimensi dulu. Saya nak gabung dengan apa? Saya nak gabung dengan satu lagi kotak. So saya ada 2 kotak. Ini kotak yang pertama. Tapi kotak yang kedua saya berbeza sikit. Saya nak buat kotak saya dekat sini. Saya gabung. Nampak saya buat dia rapat-rapat supaya saya boleh gabungkan dia. Okey. So sekarang saya ada 2 kotak. Saya dah gabungkan dia. Kotak pertama
dan kotak ke kotak ke-2. A dengan B. Saya tulis lah supaya kamu nampak. So, kotak 1, kotak 2. Kita gabungkan dia menggunakan teknik apa tadi? Teknik apa tadi? Kita kena menggunakan teknik penyatuan. Ya? Menggunakan teknik penyatuan. Okey. Kita nak satukan dia daripada 2 objek jadi 1. So, tengok balik. Ini objek kita. Kita dah gabung pun, tetapi kita gabung dalam bentuk 2 dimensi. Okey. Jadi kita sekarang nak tukar dia jadi 3 dimensi guna teknik tadi. So, macam mana nak buat? Perhatikan, saya ada banyak bucu. Saya ada bucu yang pertama, yang kedua, kemudian saya ada bucu lagi dekat sini, 3, 4, dan akhir sekali saya ada bucu dekat sini, 5 bucu. So, semua ini kita kena buat garisan unjuran. Okey, saya tunjukkan supaya kamu dapat gambaran. Saya start daripada sini ya. Okey, yang pertama. Dari sini saya buat garisan 45 darjah 2 kotak. Jarak dia 2 kotak. Daripada sini pula yang kedua. Juga 45 darjah. 45 darjah bermaksud dia mesti melalui titik tengah-tengah ni titik ni nampak dia lalu kat situ. Okey. Garisan yang ketiga. Okey. Garisan yang keempat. Garisan saya ni tak cantik. Yang keempat. Okey. Garisan yang kelima. Okey. Dah nampak bentuk sikit kan? Seterusnya, saya hanya sambungkan saja hujung-hujung garisan saya ini. Dia akan membentuklah satu objek yang baru. Okey, perhatikan. So, sekarang ini daripada asal dia hanyalah satu kotak segi 4 yang biasa. Gabungkan dengan yang B. Sekarang saya dah dapat produk yang baru ataupun objek yang baru. So, saya padam ni. Tulisan ABC saya ni saya padam. Garisan gabungan ni pun saya padam. So, sekarang ni saya dapat objek yang baru. Nak bagi cantik, bolehlah kita terangkan garisan-garisan yang kita buat tadi. Tadi tak terang kan? Sekarang kita bagi dia terang. Okey. Alright. Ini tak ada apa. Ni terangkan saja. Okey. Tadi jangan tekan sangat. Kuat-kuat sangat. Okey. Kali ni kita boleh terangkan sikit. Okey. Terangkan. Sikit lagi nak siap dah. Satu lagi. Terangkan dia. Okey. Oh, last one. Bawah sekali tak nampak. Okey, jadilah siaplah kita punya objek. Asal tadi hanyalah kotak. Kita buat guna teknik penyatuan. Kita gabungkan dia. Sekarang dah jadi macam tangga lah kan. Kurang lebih begitu. So, jadi saya nak kamu guna kreativiti kamu. Gabungkan sekurang-kurangnya 2 lah. Cukup lah 2 ya. Kalau kamu mungkin nak advance 3 pun saya tak ada halangan. Tapi sekurang-kurangnya mesti 2 lah. Okay? Jadi sama ada kotak dengan kotak yang paling mudah. Ataupun kamu nak buat berbeza sikit. Cikgu, saya nak buat kotak dengan segitiga. Boleh ke tak boleh? Boleh. Why not? Kotak dengan segitiga. Boleh tak? Boleh. Jadi terpulang kepada kamu. Kreativiti kamu untuk mencuba. Tak salah. Kamu try. Gabungkan beberapa ya. Kalau kotak dengan segitiga, macam mana nak buat kotak dengan segitiga? Contoh, saya buat 2 dimensi lah. Sebab kalau nak buat 3 dimensi kat sini, nanti panjang sangat pula video saya ni. Contoh, saya buat kotak dulu. Okey, kotak. Okey, kotak. Kotak asas saya begini. Objek pertama, objek A, kotak.
Yang kedua, saya nak gabung dia dengan segitiga. Boleh tak? Boleh. Mana segitiga macam mana? Sambung ke atas ni terus. Segitiga saya nak buat macam ni. Macam rumah. Boleh tak? Sekarang saya dah gabung A dan B. Langkah seterusnya, saya hanya nak dia jadi 3 dimensi. Boleh tak? Boleh. Garis lah. Ya, garis 3 dimensi. Okay, seterusnya. Jadi kamu sambung lah. Jadi tak kisah apa-apa saja bentuk yang kamu buat, start dengan buat 2 dimensi, kemudian tukar dia jadi 3 dimensi. Okey, tak semestinya macam yang saya tunjukkan lah, macam-macam kamu boleh buat. Okey, nak buat bentuk berbeza-beza, macam-macam. Katakan nak buat apa lagi? Cikgu, saya nak buat lain sikit. Mula-mula saya nak buat kotak macam ni. Contohlah ni, tunjuk-tunjuk banyak-banyak ni sebagai contoh lah kepada kamu. Okay. Kotak dulu. Yang senang-senang je lah. Janganlah buat bentuk organik yang susah-susah. Kita buat bentuk geometri. Okay. Kemudian nak sambung atas dia. Okay. Dah ada 2 kotak A dan B. Sekarang kita nak 3 dimensikan dia. Boleh tak? 3 dimensikan. 3 dimensi. Laju-laju je lah ni sebab nak cepat kan. Sebagai contoh. Okay. Sebagai contoh. Okay, jadilah satu lagi bentuk. Okay, jadi bolehlah terangkan dia. Jadi terpulang kepada kamu, saya nak kamu guna teknik penyatuan tadi. Okay, gabungkan sekurang-kurangnya 2 objek mudah. Itulah tugasan soalan nombor 4. Habis dah tugasan 4 saja. Jadi saya harap kamu boleh selesaikan tugasan saya itu. Okay, lagi sekali kita tengok. Okay, nombor 1, no problem. 5 kriteria reka bentuk yang baik. Nombor 2, saya minta kamu buat 2 objek, iaitu satu cube dan satu segitiga dalam bentuk 3 dimensi. Gunakan teknik oblik yang saya tunjukkan tadi. Okay. Yang ketiga, 4 teknik pembinaan objek. 4 teknik pembinaan objek. 1, 2, 3, 4. Yang keempat, bina satu objek baru, gabungan 2 objek mengikut kreativiti kamu. Ini contoh-contoh yang saya tunjuk lah. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja, 4 saja soalan saya. Saya harap ramai kawan-kawan kita boleh buat dan hantar pada link yang akan saya sertakan dalam post itu. Okey, setakat ini saja. Baik, kita akan jumpa pada minggu hadapan. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.